Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi dalam perkongsian ilmu yang kita beri tajuk sebagai fiqh dan kita. InsyaAllah pada sesi yang kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan perkara-perkara yang najis dan najis-najis ataupun najis yang dimaafkan di sisi syarak. Jadi sebelum kita memahami apa itu najis, lebih baik kita memahami apa itu najis terlebih dahulu. Najis ialah sesuatu perkara ataupun benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya solat. Benda yang kotor yang menghalang daripada sahnya solat. Maknanya benda yang kotor tidak semestinya ianya adalah najis. Najis ni adalah yang menghalang daripada sahnya solat. Ada perkara yang kita anggap ianya kotor tetapi tidak membatalkan solat. Contohnya hingus, kahak, air liur, peluh kita. Walaupun pada uruf dia, masyarakat kita menampak dia tu benda yang kotor, kan, hingus, tetapi ianya tidak membatalkan solat sekiranya terkena pada baju kita, contohnya terkena pada pakaian kita, badan kita atau tempat solat kita. Maknanya dia kotor tetapi tidak najis. Najis ni dia kotor tapi membatalkan, menyebabkan solat tidak sah. Itu makna najis secara umumnya. Kemudian ciri-ciri najis ni sebagaimana kita tahulah, najis ni ada dua jenis, iaitu najis aini dengan najis hukmi. Najis aini ialah semua najis yang berjirim, yang dapat dilihat, ain, mata kan, dapat dilihat, yang mempunyai sifat zahir, ada bau, ada warna, itu dinamakan najis aini. Ataupun istilah dia fresh lah, najis yang fresh kan, air kencing ataupun darah. Najis hukmi ni dia berlawanan dengan najis aini tadi. Maknanya dia punya sifat tu, jirim dia dah, sifat tu dah tak ada, bau dia dah tak ada, warna dia tak ada, dia dah kering ataupun dah lama lah, najis yang dah lama. Jadi bila dah lama, dia masih dikategorikan sebagai najis dari segi hukum. Najis hukmi. Itu pembagian najis aini ataupun najis hakiki. Sebagian kata hakiki, sebagian kata aini. Kemudian najis hukmi. Pembahagian najis ada tiga, iaitu najis mukhaffafah, mutawassitah, mughallazah. Ini kita belajar daripada sekolah rendah kan. Kita belajar apa yang dimaknakan. Ini fardu ain lah, apa yang dimaksudkan dengan majlis najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, najis yang first sekali, iaitu najis kanak-kanak ataupun bayi lelaki berumur 2 tahun ke bawah. Bayi lelaki sahaja yang berumur 2 tahun ke bawah yang minum susu sahaja, susu ibu sahaja. Jadi menjadi perbahasan ulama, adakah susu ni susu ibu semata ataupun susu formula. Kan sekarang ni kalau kita susu formula kan, sehingga 2 tahun, step 1, step 2, step 3 kan. Jadi susu. Jadi dekat sana menjadi khilaf para ulama, tetapi majoriti ulama kategori mengatakan susu formula sama hukum dia dengan menyusu ibu. Maknanya kalau air kencing tu yang minum susu ibu ataupun susu formula dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Air kencing sahaja, bukan najis ataupun berak tu tidak dikategorikan sebagai najis mukhaffafah. Itu termasuk dalam najis mutawassitah bagi bayi lelaki umur 2 tahun ke bawah yang minum susu ibu. Kemudian najis mughallazah, kita ambil yang mughallazah, itu najis yang berat lah. Najis yang ketiga iaitu najis berkaitan dengan anjing dan babi dan keturunannya. Anjing dengan babi, ataupun anjing ataupun babi kahwin dengan kambing kan, kambi contohnya lah. Anjing kahwin dengan kucing, ancing contohnya kan. Contohlah kan macam tu kan. Jadi
apa sahaja yang berkaitan dengan keturunan anjing dan babi itu dikira sebagai najis mughallazah. Dari segi bulu badan, najis, kencing dia semua tu adalah najis mughallazah. Najis mutawassitah ni ialah najis yang berkaitan, yang selain daripada najis kencing bayi lelaki 2 tahun ke bawah minum susu, dengan najis anjing dan babi, semua tu dikategorikan sebagai najis mutawassitah, selain daripada mukhaffafah dengan mughallazah tadi kan, selain daripada mukhaffafah dengan mughallazah. Okey, baik. Cara menghilangkan najis mukhaffafah, kita renjiskan sahaja pada baju yang terkena tu, renjiskan, tak perlu nak alirkan air dia. Berbeza dengan mutawassitah. Mutawassitah kena alirkan air untuk hilangkan jirim dia tu, kemudian kita alirkan air tersebut supaya bergerak dia punya najis tersebut. Begitu juga mughallazah ni, cara nak hilangkan dia 7 basuhan kan. 1 basuhan menggunakan basuhan pertama guna air tanah, 6 dengan basuhan air mutlak kan. Perlu diingatkan, perlu difahami bagaimana cara nak hilangkan najis ni. Bila isu dia bila mana anak lah kan. Bagaimana kita ada baby, contoh anak lelaki ke anak perempuan ke yang berak atau kencing dalam seluar kan. Sebahagian kita ambil je baju tu yang terkena kencing, terkena tahi tu, baby tu, terus campak dalam mesin basuh kan. Campak dalam mesin basuh. Bila campak dalam mesin basuh, najis tadi tu menyebabkan air menjadi mutan najis, dan pakaian dalam mesin basuh semua najis kan. Cara dia, sebelum kita nak letakkan dekat mesin basuh ni hanyalah untuk membersihkan kotoran tetapi tidak membersihkan najis. Jadi kita letak dekat, kita hilangkan dulu najis tersebut, tahi ke air kencing, kita lalukan air, dah keluar air dia, barulah kita perah ke, kemudian kita letak dalam mesin basuh. Itu cara dia lah. Cara dia bagaimana kita nak membersihkan najis tadi kan. Bukan kita nak berak ambil campak terus dalam mesin basuh, air tu akan jadi mutan najis, barang tu akan menjadi, pakaian akan menjadi najis. Itu cara dia lah bagaimana kita nak hilangkan najis tersebut. Terusnya kita masuk dalam perkara-perkara yang benda-benda yang najis. Benda-benda yang najis ni dia terlalu banyak kan. Tapi yang utamanya, benda yang najis ni banyak, yang utamanya ada 7 perkara yang dibahaskan dalam kitab Fiqh Manhaji. Yang pertama iaitu arak dan semua cecair yang memabukkan. Setiap arak ni bukanlah sekadar arak. Arak ni adalah benda yang memabukkan, dinamakan arak. Sama ada benda tu diperbuat daripada anggur, diperbuat daripada tamar ataupun kurma, diperbuat daripada bali ke, diperbuat daripada beras dan sebagainya. Apa sahaja, diperbuat daripada apa sahaja, bagaimana cara dia diproses, bagaimana dia dibuat. Apabila benda tersebut, cecair tersebut memabukkan, dia dikategorikan sebagai arak. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, kullu muskirin khamrun wa anna kulla khamrin haram. Setiap perkara yang memabukkan adalah khamar, adalah arak, dan setiap arak adalah diharamkan. Jadi arak ni adalah najis di sisi syarak. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Bahawasanya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, sama ada dengan batang anak panah ataupun dengan cara sekalipun mengundi nasib, itu adalah perkara yang kotor, yakni keji. Jadi dekat sini para ulama mengambil hukum arak adalah najis. Kemudian yang kedua adalah anjing dan babi. Sebagaimana kita jelaskan tadi, najis mughallazah, anjing dan babi ni adalah ranking yang paling tinggi dan najis yang paling berat. Dan keturunan dia apa sahaja yang lahir daripada keturunan anjing dan babi. Kemudian benda yang najis adalah bangkai. Bangkai adalah najis. Bagaimana firman Allah, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Bangkai ni adalah sama ada bangkai sama ada binatang yang boleh dimakan, mati tidak disembelih, dikira sebagai bangkai. Contoh lembu mati dilanggar, bukan mati disembelih, makna lembu tu menjadi bangkai. Tapi apa yang terjadi bila lembu dilanggar kan,
lembu langgar mati, ramai orang berebut ambil daging dia dan kulit dan sebagainya. Kulit tak apa, kita boleh semak, ni daging dia kan. Jadi itu satu kefahaman yang salah lah. Sebenarnya bila lembu tu mati, sama ada dia langgar, dia jatuh lubang, jatuh ke, bergaduh mati, apa sahaja cara dia mati tanpa disembelih, itu ada dikira sebagai bangkai. Kalau binatang yang tidak halal dimakan, kalau dia mati sudah tentulah dia adalah bangkai, kan. Bangkai juga termasuk binatang yang disembelih, disebutkan ataupun disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh disembelih untuk tujuan pemujaan, disembelih untuk disebutkan nama lain, contoh disebut nama Buddha ke, Sami ke dan sebagainya, maknanya bukan disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia sembelih pun putus urat marik dengan apa, urat alkum dengan urat marik sekalipun, tapi disebut bukan dengan nama Allah, itu dikategorikan sebagai bangkai, kan. Kalau kita tengok-tengok orang letak ayam, kan, letak ayam dia sembelih, letak ayam untuk sungai, itu maknanya tujuan pemujaan. Maknanya perkara itu adalah bangkai, kita tak boleh ambil lah makanan tersebut, ayam tersebut kita tak boleh ambil kerana dia dikategorikan sebagai bangkai yang disembelih selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bangkai yang dikecualikan, ada beberapa bangkai yang dikecualikan yang kita boleh makan, sebagaimana iaitu yang pertama, bangkai ikan. Ikan tak perlu nak disembelih lah, maknanya kalau ikan tu mati kita boleh makan. Berapa lama dia mati tak kisahlah, selagi mana ikan tu tak buruk, tak bagi mudarat kepada kita, maknanya ikan tersebut kita boleh makan, kan. Yang kedua, belalang. Belalang mati kita boleh makan lah, kan. Mungkin ada yang makan, ada yang tak makan belalang. Jarang lah kita tengok orang goreng makan, goreng belalang, letak dekat meja makan kedai restoran ada belalang goreng, belalang asam pedas dan sebagainya, tak adalah, kan, kita tengok. Tapi dari segi hukum belalang boleh dimakan, bangkai belalang boleh dimakan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai tersebut ialah ikan dan belalang, manakala dua jenis darah pula ialah hati dan limpa. Kemudian perkara najis seterusnya iaitu darah yang cair termasuk nanah, ad-damus sa'il, iaitu ad-dam as-sa'il, darah yang mengalir. Darah yang cair termasuk nanah, termasuk dengan danah. Maknanya dekat sini darah yang mengalir adalah kalau ikut masa penyembelihan lembu tu, bila kita menyembelih lembu tu, air darah tu terpancut keluar, kan. Itu adalah darah yang najis. Kalau terkena baju, dia adalah najis. Mana kita kena hilangkan darah tersebut. Manakala darah yang berada pada dalam daging, contoh darah kalau kita potong daging tu, dah sembelih kita siam daging tu, kan, darah yang ada dalam daging tu tidak dikira sebagai najis menurut mazhab Syafi'i. Hati dan limpa juga berasal daripada darah. Hati dan limpa juga berasal daripada darah. Hati kita boleh makan, limpa, hati yang kita boleh makan lah, mana binatang yang halal kita makan lah. Mana kalau hati yang binatang yang tak halal dimakan, memang tak boleh makan lah. Mata hati dan limpa, dia tak najis. Begitu juga dengan nanah. Nanah ni kenapa nanah ni bila luka, nanah tu terbentuk daripada darah, maknanya berpunca daripada darah, jadi ia dikira juga sebagai sesuatu yang najis. Kemudian itu berkaitan dengan darah. Kemudian seterusnya benda yang najis iaitu setiap bahagian yang terpisah daripada binatang semasa hidup adalah najis. Maknanya apa yang terpisah daripada binatang semasa dia hidup itu adalah najis. Contohnya telinga dia tercabut ke, kan, gigi dia tercabut ke, kan, apa lagi, kaki ke tercabut dan sebagainya, itu dikira sebagai najis. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ma qati'a min bahimatin fahuwa maitah. Apa yang dipotong daripada binatang adalah bangkai. Maknanya setiap apa yang dipotong daripada masa dia hidup itu adalah benda najis. Rambut dan bulu binatang yang dagingnya halal dimakan dikecualikan daripada hukum tersebut. Maknanya kalau bulu lembu tidak dikategorikan sebagai bulu dan rambut lembu contohnya, binatang yang halal dimakan tidak dikategorikan sebagai najis. Begitu juga kucing. Kan kucing kita tak makan, bukan binatang yang halal dimakan. Tapi kalau kita solat, kebiasaannya kalau ada dekat rumah
Kucing ni biasa dia akan main dekat kaki kita, pusing dekat jubah kita, pusing dekat sejadah kita, menyebabkan bulu dia tu tertanggal, terkena dekat jubah kita, sejadah kita. Tapi dekat sana dia tidak dikira sebagai najis, sebab kucing ni adalah binatang yang sentiasa bersama kita, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mahfum dia, maknanya dia tidak dikira sebagai najis ataupun tidak dikira sebagai najis lah bulu dia. Seterusnya berkaitan dengan susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan. Susu binatang yang dagingnya tidak halal dimakan seperti keldai. Keldai adalah haram dimakan. Maknanya susu daripada binatang yang tidak halal dimakan juga dikategorikan sebagai najis, sama seperti dagingnya menurut mazhab Syafi'i. Seterusnya apa yang najis pula, itu air mazi, wadi, mani, air mani binatang, anjing dan babi. Maknanya air mazi adalah najis. Air mazi adalah cecair yang jernih yang keluar ketika kemuncak syahwat. Itu adalah najis kerana pernah satu kisah Sayyidina Ali seorang yang ada mazi. Jadi dia malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu rajulan madza fastahyaitu an as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku orang yang bermazi tapi aku malu nak bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa amaratul Miqdad bin al-Aswad. Sayyidina Ali minta Miqdad bin al-Aswad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan air mazi. Rasulullah kata fihi wudu, dia kena berwuduk. Dalam riwayat lain menyebutkan yaghsilu zakarahu wa yatawadda, dan basuh zakarnya kemudian berwuduk. Maknanya menunjukkan kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan basuh air mazi tersebut, maknanya ianya adalah najis, kemudian berwuduk. Dan kena hilangkan dulu supaya dia tak terkena. Maknanya kalau kita terkena pada pakaian, kita kena tanggalkanlah, kan, kena tanggalkan pakaian tu, kena guna pakaian lain dan sebagainya, sebab mazi tu adalah najis. Kemudian air wadi. Wadi ni adalah cecair putih pekat, ya, air putih pekat yang mana biasanya keluar bila mana kita angkat buat kerja berat dan sebagainya. Itu dikategorikan sebagai najis juga, ya. Kena bersihkan dulu, kena bersihkan, kemudian kita kemudian solat. Bersihkan macam mazi tadi lah, kemudian solat. Kemudian air mani anjing dan babi. Binatang dalam mazhab Syafi'i, air mani binatang tidak dikira sebagai najis, melainkan air mani daripada anjing dan babi. Begitu juga air mani daripada manusia, ianya adalah tahir, ia adalah suci. Kerana asal penciptaan manusia itu adalah bermula daripada air mani. Tetapi sekiranya dia bercampur dengan darah dan sebagainya, maka dia menjadi najis menurut mazhab Syafi'i, kan. Jadi air mani tidak dikira sebagai najis kerana ada satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat menggunakan kain yang ada air mani. Jadi tidak dikira sebagai najis. Kalaulah ada najis, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan solat menggunakan kain tersebut. Itu berkaitan dengan air mazi, wadi, air mani, anjing dan babi adalah najis. Binatang lain dari sisi mazhab Syafi'i tidak dikira sebagai najis. Seterusnya air liur basi sekiranya berubah menjadi warna dan bau. Ini pun menjadi khilaf para ulama. Adakah air liur basi yang kita tidur tu, waktu malam kita tidur, keluar air liur daripada mulut tu, ulama sebagian mengatakan ianya adalah najis, sebagian kata tak najis. Apa dia punya ilah, iaitu kalau keluar daripada perut, sekiranya air liur tu keluar daripada perut, ianya dikira sebagai najis. Tapi kita pun tak boleh nak pastikan adakah air liur tersebut keluar daripada perut ataupun keluar daripada mulut kita. Jadi kita nak keluar daripada khilaf. Apabila kita bangun tidur, pakaian yang terkena air liur tersebut ataupun badan kita, mana kita kena tukar baju tersebut, bersihkan badan tersebut daripada terkena air liur tersebut lah. Kita nak keluar daripada khilaf, walaupun khilaf ulama, ada kata najis sebab keluar daripada perut, sebagian kata tak najis sebab tak keluar daripada perut. Jadi dekat sana nak keluar daripada khilaf, tukarlah, mana kita pakai pakaian lain, bersihkan tangan kita ataupun yang terkena air liur basi dari itu, kan. Seterusnya benda yang najis adalah muntah. Sepakat ulama mengatakan ianya adalah najis sebab muntah ni berasal keluar daripada perut. Benda yang keluar daripada perut dikira sebagai najis.
Kahak kenapa tak dikira sebagai najis? Sebab dia berada dekat kerongkong. Kerongkong dia keluar. Dia tidak dikira sebagai najis. Ingus dia kotor tapi dia tidak dikira sebagai najis sebab dia keluar daripada hidung. Tapi benda yang keluar daripada perut, muntah, adalah dikategorikan sebagai najis. Kemudian istihadah. Istihadah juga adalah darah istihadah adalah najis, tetapi darah istihadah ni dia sentiasa keluar. Jadi ada beberapa cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bagaimana nak solat bagi orang yang ada istihadah ni, iaitu dengan bersihkan darah tersebut, kemudian berwuduk, letak kain ataupun kain atau tisu, kalau sekarang dah ada pad kan, letak untuk halang daripada darah keluar, kemudian solat. Setiap waktu solat kena berwuduk, kena buat benda yang sama. Dia tak boleh guna wuduk yang sama untuk dua waktu solat. Jadi itu ada rukhsah, ada keringanan, ada ma'fu'anhu, dimaafkan di sisi syarak. Darah istihadah tadi tu, cara nak solat iaitu dengan bersihkan, kemudian berwuduk, letak tu berwuduk dan solat, ulang setiap kali waktu solat. Seterusnya kita tengok sebahagian najis yang dimaafkan. Islam adalah agama yang mementingkan kebersihan. Jadi kita wajib menghilangkan najis tersebut. Tapi ada beberapa perkara yang mana kita tak boleh nak terlepas daripada perkara tersebut. Jadi ada keringanan ataupun rukhsah ataupun dimaafkan di sisi syarat najis tersebut. Yang pertama iaitu rasyashul baul al-basit, iaitu percikan air kencing yang sedikit, yang mana tidak dapat dilihat sama ada pada pakaian atau badan. Mana kita contoh kita kencing dekat padang pasir, contohnya ada angin terkena dekat baju kita, kita tak nampak. Contoh kita kencing di atas benda yang keras kan, terpecik, terkena pada seluar kita contohnya ataupun badan kita, kita tak nampak. Maka dekat sana ianya dimaafkan di sisi syarak. Tapi kalau dah terkena tu kita rasa, maknanya kena basuhlah perkara tersebut. Tapi kalau kita tak perasan terkena, kita tak rasa tapi terpecik kan, maka dekat sana dia tidak membatalkan, dimaafkan di sisi syarak. Maknanya kalau kita solat dalam keadaan seluar kita terpecik air kencing yang kita tidak sedar, kita tak nampak, maka solat kita sah, sama ada najis tersebut mughallazah, mukhaffafah ataupun najis mutawassitah. Najis mukhaffafah tadi tu menjadi isu bila mana kita solat kat rumah, ada baby kan, ada anak. Kita solat dengan kita mendukung anak tu, yang mana anak tu kencing dalam pampers, kita dukung dia. Bila kita dukung anak tu, ibaratnya kita menanggung najis kan, menanggung najis. Bila dukung anak sambil solat dengan ada pampers tu, ada air kencing, maknanya kita menanggung najis, maknanya solat kita tak sah lah, solat kita tidak sah. Jadi cara dia macam mana kalau nak solat, kita sama ada kita tukar pampers baru ke, ataupun kita tidurkan anak, atau kita lalaikan, mainkan dan sebagainya, kemudian kita solat dan sebagainya lah. Maknanya kita janganlah menanggung najis dalam solat kita ketika anak kita dalam pampers tu penuh dengan najis, ada kencing, ada pun ada tai. Yang kedua iaitu al-yasiru minad dami wal qaih, ataupun darah dan darah yang sedikit ataupun muntah. Maknanya darah yang sedikit tidak membatalkan solat. Sedikit darah, nanah, darah, kutu anjing ataupun najis lalat sekiranya bukan perbuatan manusia dan tidak disengajakan. Maknanya contohnya tengah solat, Allahu Akbar, tengah solat tiba-tiba darah jerawat tu pecah, meletus, pecah. Pecah bukan sebab kita, maknanya dekat sana tidak membatalkan solat, ataupun bisul kita pecah, tidak disengajakan, tidak membatalkan solat. Maknanya teruskan solat. Kalau darah pecah dan nanah ke ataupun darah nanah atau darah kutu pecah masa solat, bukan sebab kita, melainkan kalau sebab kita, sama ada sedikit atau banyak, sedikit tetap membatalkan solat. Contoh, imam tengah solat lama sangat baca Fatihah, baca surah panjang, kita ke makmum ni bosan, kita pergi main jerawat, terpecah, pegang jerawat, terpecah, jerawat terpecah disebabkan perbuatan kita sendiri, maka dekat sana solat kita terbatal. Sebab kita yang menyebabkan jerawat terpecah, ataupun bisul tu sebabkan kita sendiri buat, jadi dia menjadi najis dan menyebabkan batalnya solat. Kalau tak sengaja, tidak dikira sebagai najis, sama ada banyak atau sedikit. Bukan darah bisul biasanya banyak, tengah solat Allahu Akbar, bisul pecah,
Bila pecah bisul tu sah solat kita sebab bukan perbuatan kita sendiri. Seterusnya najis binatang yang mengenai biji-bijian. Ini ketika kita nak perah susu lah. Perah susu binatang terkena najis sedikit dimaafkan. Kemudian selagi mana tidak mengubah sifat susu tersebut kalau kita perah susu. Yang kelima, najis ikan di dalam air selagi tersebut tidak berubah. Maknanya najis ikan ni kalau dalam air tu, kalau ikan tu dalam air, dalam akuarium ke, dalam kolam ke, dia berakkan, ikan pun ada berak dia. Kalau kencing tak tahulah. Biasanya kita nampak tai ikannya. Bila tai tu dia berak, tai tu tersebut selagi mana air tu tidak berubah kerana najis ikan tu, tidak dikira sebagai najis. Kalau terkena baju kita tak apa. Kemudian begitu juga najis burung yang bagi orang yang umrah dekat tawaf di keliling Kaabah kan tak ada burung. Jadi bila ada burung dikira sebagai tidak najis atas kaedah umumun balwah, kesulitan umum. Darah yang mengenai baju penyembelih sekiranya tidak banyak. Bagi penyembelih kambing, penyembelih potong daging apa semua, penyembelih ikan dekat pasar tu, bila terkena darah sedikit dekat baju dia tidak menjadi najis, boleh solat. Kemudian darah yang ada pada daging. Darah yang ada pada daging iaitu selepas sembelih tu kan, kita lapar dan daging tu merah kan, kita potong ada darah kan. Jadi darah dalam daging tersebut tidak dikira sebagai najis. Ada orang anggap itu benda kotor. Bila dia masak, dia basuh sehingga kan daging tu jadi pucat. Kan, hilang zat-zat daging tu. Kan. Daging tu sampai pucat, dia basuh, dia masak tu tak boleh ada darah dan sebagainya. Sebenarnya itu dimaafkan di sisi syarak. Kemudian mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah apabila dia menghisap susu ibu. Kalau baby muntah kemudian dia hisap susu ibu dia, terkena pada susu ibu dia, dimaafkan muntah tersebut dengan kadar yang sedikit. Debu jalan yang mengenai seseorang, maknanya debu tu mungkin ada bercampur dengan kencing apa najis dan sebagainya, ya kita tak perasan, makna dekat sana dimaafkan. Lumpur tidak najis walaupun dia kotor kan. Kita lalu tiba-tiba kita jatuh, baju jubah kita ni terkena lumpur dan kita solat kita sah sebab lumpur tidak dikategorikan sebagai najis, tetapi dia adalah benda yang kotor sahaja. Kemudian bangkai binatang yang tidak berdarah seperti lebah, lalat dan semut. Binatang yang tak ada darah macam lalat, semut, nyamuk kan, lebah, itu dikategorikan sebagai bangkai binatang yang dimaafkan di sisi syarak. Kerana ada hadis Nabi SAW, sekiranya lalat termasuk dalam air kita kan, termasuk dalam air, maka kita tolak lalat tersebut sepenuhnya. Sayap kanan sebagai syifa, sayap kiri dia sebagai penyakit. Ada mempunyai kuman dan penyakit lah. Jadi kalau benda tu kotor, najis, sudah tentu Rasulullah tidak akan mengarahkan untuk memasukkan lalat tersebut. Jadi itulah berkaitan dengan secara ringkasnya perkara-perkara najis dan najis yang dimaafkan di sisi syarak. Jadi peluh, hingus dan sebagainya tidak najis. Kalau kita bekerja berpeluh, kita memancing contohnya, berpeluh panas kan, itu tidak dikira sebagai najis dan boleh solat seperti biasa. Itu bukan menjadi satu alasan kepada kita untuk solat sebab baju kotor dengan peluh, itu bukan najis. Tetapi kalau kita nak datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, solat Jumaat contohnya, bersihkanlah baju kita terlebih dahulu, sediakan baju lain, insya-Allah kita boleh solat kan. Kerana ada hadis Nabi SAW, makruh bila mana makan bau bawang yang belum dipotong datang ke masjid sebab mengganggu orang solat. Begitu juga kalau kita badan busuk kan, tak mandi lagi, contoh buat kerja berat, jadi pakai baju, solatlah tempat orang yang mungkin boleh berada dalam saf yang terakhir kan, untuk mengelakkan daripada mengganggu orang solat dengan bau badan sekiranya kita tidak mandi. Contohnya kalau mandi itu lebih baik, sediakan baju itu lebih baik. Jadi itu sahaja berkaitan dengan najis dan perkara-perkara yang dimaafkan di sisi syarak berkaitan dengan najis. Semoga kita mendapat manfaat dan daripada perkongsian ilmu kita ini, insya-Allah. Aqul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.